Ladies and gentlemen, Misteri pesawat. Pendaratan penerbangan pesawat MH653 yang berlepas dari Pulau Pinang menuju ke Kuala Lumpur yang dijadualkan di lapangan terbang tersebut terpaksa dibatalkan dan pesawat tersebut menuju ke Singapura. Menurut laporan juruterbang yang bertanggungjawab mengendalikan pesawat tersebut telah memberi amaran kepada Menara Kawalan lapangan terbang Subang 20 minit sebelum tragedi itu berlaku. Mesej yang disampaikan ke Menara Kawalan memberitahu bahawa pesawat tersebut telah dirampas oleh kumpulan Japanese Red Army yang memiliki bahan letupan bersama mereka. Pada 7.21 malam, pesawat MH653 berlepas dari Pulau Pinang menuju ke Kuala Lumpur dengan 93 penumpang dan 7 kru kapal. Pada 7.46 malam, pesawat berada di ruang udara Batu Arang di ketinggian 4,000 kaki. Pada 7.42 malam, juruterbang menghubungi Menara Kawalan untuk meminta kebenaran untuk mendarat kecemasan kerana ada tembakan yang berlaku pada pesawat. Ketika ini, terdapat pesawat lain yang menunggu pelepasan untuk mendarat di lapangan terbang yang sama selepas MH653 mengubah laluan menuju ke Singapura. Pada 8.05 minit malam, mengikut prosedur biasa, Pusat Kawalan Kawasan di Kuala Lumpur memberitahu Pusat Kawalan Kawasan Singapura tentang perkara ini dan meminta agar membenarkan MH653 terbang di ketinggian 21,000 kaki. Pada 8 minit malam, Pusat Kawalan Singapura memberi pelepasan pada ketinggian 11,000 kaki dan seminit kemudian ia mula menurun. Pada 8.12 minit malam, pelepasan seterusnya diberikan oleh Pusat Kawalan Singapura untuk pesawat menurun ke ketinggian 7,000 kaki. Pusat Kawalan kemudian menghantar mesej seterusnya namun tidak diterima. Kemungkinan disebabkan terputus hubungan menyebabkan prosedur kecemasan dimulakan oleh kedua-dua Pusat Kawalan Kuala Lumpur dan Singapura. Menurut laporan polis MH653, pada 8.30 minit malam, pesawat sedang menuju ke Tanjung Kupang di Mungkin Gelang Patah Johor. Saksi di darat melaporkan nahas itu dengan segera di balai polis berdekatan. Menurut saksi berkenaan, pesawat MH653 meletup di udara. Semua lampu terpadam dan beberapa saat kemudian ia terbabas lalu menjunam ke tanah diikuti dengan letupan yang kedua. Balai polis di Johor yang terletak kira-kira 56 km dari lokasi nahas dengan segera melancarkan operasi menyelamatkan mangsa yang terdiri daripada ambulan, pasukan polis, pasukan perubatan dan kaki tangan lain. Pesawat MH653 telah dirampas oleh kumpulan Japanese Red Army. Selain itu, pesawat MH653 dirampas oleh sekumpulan militan Vietnam. Teori ini dibuat berdasarkan penahanan 3 ahli militan Vietnam oleh Singapura berikutan rampasan pesawat DCA Vietnam sebelum insiden MH653. Teori ini mencadangkan bahawa kumpulan militan ini mungkin merampas MH653 untuk membebaskan 3 ahli yang ditahan. Pesawat MH653 dirampas oleh penentang kerajaan, namun ia tidak mempunyai sebarang sokongan. Hubungan antara tragedi ini dengan kumpulan Japanese Red Army tidak dapat dipastikan. Kesemua daripada mereka yang menaiki pesawat telah terbunuh. Menurut laporan, cebisan mayat bertaburan di dalam paya dan ada yang tersangkut di atas pokok. Juga ditemui beberapa pucuk senjata api dipercayai milik penumpang. Kemalangan yang sangat dahsyat membuatkan mayat berada dalam keadaan yang hancur. Cebisan mayat tersebut kemudian dipungut dan dikumpulkan lalu dikebumikan di perkuburan khas Jalan Kebonda, Johor Bahru. Pada hari Jumaat 9 Disember, iaitu 5 hari selepas kejadian berlaku, upacara pengebumian dilakukan mengikut adat dan acara agama termasuklah Islam, Kristian, Buddha dan Hindu. 9 bulan selepas tragedi nahas, satu laporan rasmi yang mengandungi hasil siasatan terhadap kotak hitam MH653 telah didedahkan. Menurut laporan juruterbang dan salah seorang daripada kru pesawat telah ditembak mati lebih awal oleh perampas sebelum pesawat meletup. Terdapat rakaman suara yang kedengaran 3 das tembakan dan rayuan oleh Kapten G.K. Ganju sebelum ditembak yang berbunyi "No, please don't". Juga kedengaran suara yang menyebut
You Bluff Us oleh suara yang tidak dikenali. Sebelum bunyi tembakan, kedengaran suara perbualan dalam bahasa asing. Pesawat tersebut juga mula menjunam sebaik sahaja tembakan tersebut berlaku. Laporan rasmi juga membuktikan bahawa tiada letupan yang berlaku ketika pesawat berada di udara. Begitulah pengakhiran pesawat MH653 yang berakhir dengan rampasan dan kemudian terhempas di Tanjung Kupang pada tahun 1977. Apapun, didoakan semoga mangsa-mangsa terkorban ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman.